Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam channel Cikgu Adavia. Hari ini cikgu akan pergi kepada matematik tingkatan 3 KSSM bab 8 locus dalam 2 dimensi. Okey, untuk standard pembelajaran hari ini kita akan pergi kepada standard 8.2.2 menentukan locus yang memenuhi dua atau lebih syarat. Untuk objektif pembelajaran, awak akan dapat menandakan persilangan bagi dua atau lebih locus melalui kaedah membina setiap locus yang dinyatakan pada satu gambar rajah dengan tepat. Okey, maksudnya awak boleh bina dua locus dalam satu gambar rajah, kemudian tandakan persilangan dua atau lebih locus tu. Sama juga dengan kriteria kejayaan dia, membina dua atau lebih locus yang memenuhi syarat, seterusnya menandakan titik persilangan locus tersebut dengan tepat. Okey, sebelum cikgu terus kepada standard pembelajaran hari ini 8.2.2, di mana kita menentukan persilangan bagi dua atau lebih locus, kita kena tahu dululah, kita kena ingat baliklah syarat-syarat locus. So ada 5 syarat locus. Okey, yang pertama sekali, locus bagi titik yang bergerak dari satu titik. Okey, key point kat sini, kalau awak baca soalan, awak tengok ada satu titik, locus yang terhasil adalah bentuk bulatan. Okey, kita tengok soalan. Bina locus bagi titik P. Jadi locus ni adalah locus P, ya, yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap. Ni dah ada key point dah ni. Bila soalan dia satu titik tetap, maksudnya locus dia adalah bentuk bulatan. Nampak ni, bentuk bulatan, jarak dia 3 cm daripada titik tetap O tu. So kita namakanlah locus ni adalah locus P. Key point dia kat sini adalah satu titik. Okey, itu syarat yang pertama. Okey, kita terus kepada syarat yang kedua. Okey, syarat untuk locus kedua, locus bagi titik yang bergerak sama jarak dari dua titik. Okey, key point kita kat yang kedua ni adalah dua titik. Okey, jadi bila dua titik, locus dia bentuk apa? Okey, locus dia akan bentuk pembahagi dua sama. Okey, tengok contoh. Bina locus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. So kita ada dua titik tetap M dan N. So jarak dia sentiasa sama. So kita binalah pembahagi dua. Ini adalah pembahagi dua serenjang. Ini cikgu. Okey. So ini adalah locus P sebab dia kata bina locus titik P. So ini adalah locus P. Pembahagi dua sama. Locus ketiga, locus bagi titik yang bergerak sama dari satu garis lurus. Okey, key point ketiga ni adalah satu garis lurus. Okey, bila satu garis lurus, locus yang akan terhasil yang kita akan bina adalah garis selari. Okey, macam mana tu? Okey, tengok ya. Rajah di sebelah menunjukkan satu garis AB. Ni ya. Nampak tak? Satu garis kan? Satu garis lurus. Dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. Okey, pada rajah lukis locus titik X. So locus X lah kita nak lukis ni. Yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis AB. Okey. So garis AB ni adalah satu garis. Jadi kita dah tahu key point dia satu garis. Bila satu garis, locus yang akan terbina adalah garis selari dengan AB ni. Tu maksud dia. Okey, kat mana garis selari? Berapa unit? 3 unit. Jadi 1, 2, 3 locus X. Bawah pun ada lagi satu locus X. Ni garis selari dengan garis AB. Itu locus ketiga. Okey, untuk locus keempat, locus bagi titik yang sama jarak dari dua garis lurus. Tadi satu. Ni dua garis lurus. Okey. Locus yang akan terbina apa? Pembahagi dua sama. Okey. Ni rajah di sebelah menunjukkan segi empat tepat
ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Huraikan dan lukis lokus X yang berjarak sama dari AB dan DC. So, cikgu nak lukis je lah hari ni sebab kita dah bincang dah yang ni kan. Okey. Jadi, kita ada AB dengan DC. Dua garis lurus. So, kat mana lokus dia? Lokus dia adalah pembahagi dua. Maksudnya jarak dia dari lokus X ni dengan AB dengan garis DC ni sama. So, lokus dia adalah kat tengah-tengah ni lah. Pembahagi dua. Ini adalah lokus X untuk syarat yang keempat. Okey. Untuk syarat yang terakhir, lokus bagi titik yang bergerak dari dua garis bersilang. Okey, tadi dua garis lurus. Ini dua garis bersilang. Okey, apa lokus yang terbentuk? Okey, lokus yang terbentuk adalah pembahagi dua sudut. Okey, tengok bina lokus bagi titik X yang berjarak sama dari garis lurus PQ dan PN yang bersilang di P. Okey, sini PQ, ni PN. So, nampak? Dia adalah dua garis bersilang. Dia bersilang dekat P ni. Jadi, lokus yang terbentuk dia apa? Lokus yang terbentuk adalah kat tengah-tengah ni. Dia kita namakan sebagai pembahagi dua sudut lah. So, ini adalah lokus S. Okey, kita pergi pada contoh 11. Buku teks matematik tingkatan 3, muka surat 214. So, boleh rujuk lah. Okey, kita tengok pada contoh 11 ya. Raja di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD tersebut. Jadi, kita ada dua titik bergerak, iaitu titik X dengan titik Y. So, lokus lah ni. Lokus X dengan lokus Y. Okey, kemudian apa arahan dia? Pada rajah, ni rajah ni lah. Okey, lukis. Okey, tengok yang pertama, dia suruh lukis apa? Lokus bagi titik X. So, kita nak kena lukis lokus X lah. Yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. Okey, dari A. Okey, A kat mana? Sini. Jadi, A ni macam satu titik lah. Jadi, bila lokus yang bergerak daripada satu titik, lokus ni adalah bentuk bulatan. So, berapa unit bulatan tu kita nak bina? Okey, kat sini dia bagi tahu. Sentiasa 7 unit. Jadi, macam mana awak nak bina? Okey, kalau untuk bina lokus bentuk bulatan ni, wajib ada jangka lukis. So, cikgu dah keluarkan jangka lukis cikgu kat sini lah. Okey, awak ambil jangka lukis awak mula-mula. Okey, letakkan yang jarum tu dekat A ni. Titik A ni. Okey, kemudian sini. Okey, ni 7 unit Okey, ni 3. Kita besarkan lagi sampai 7. 3. 1, 2 unit kan? Okey. Lepas tu, apa awak kena buat? Buatlah bulatan. Macam tu. Okey. Okey, ingat. Jangan sampai keluar daripada rajah ni lah. Sebab lukisan kita mesti dalam gambar rajah sajalah. Okey, so awak dapatlah dekat sini. So, awak boleh label lah sini. Apa tadi? Lokus X. Ni lokus X. So, kita dah dapat yang A ni. Dah selesai yang A ni. Dah selesai. Okey, sekarang kita buat B. Lokus bagi titik Y. So, kita nak bina lokus Y pula lah. Yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis AB dan garis CD. Ingat balik. Bila ada dua garis, lokus yang terbentuk apa? Kalau ada dua garis ni, lokus yang terbentuk adalah pembahagi dua kan? Kat mana AB? Kat atas ni adalah AB. Kat bawah ni adalah CD. Jadi awak kan? So, bahagi 2. Bahagi 2 kita dapat 4 lah. Okey, kat mana? 1, 2, 3, 4. So, garisan dia dekat sini. Ambil pembaris awak dengan pensel. So, garislah. Cikgu padam. Okey.
Jadi ini adalah kita boleh label lah locus dia. Ni adalah locus Y. Dah terjawablah soalan yang B ni. Kita ada locus X, kita ada locus Y. Okey, dah settle yang B. A dengan B dah settle. Okey, kita tengok C pula. Tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan locus X dan locus Y dengan simbol ni. Okey. Kat mana persilangan dia? Okey, awak tengok yang mana ada bersilang antara warna biru dengan warna merah. Jadi kita tanda, kita ambil warna. Kita tandalah dengan warna hijau. So dekat sini persilangan dia. So awak tandalah macam ni. Dah selesai. Okey, baiklah kita terus kepada contoh 12 buku teks matematik tingkatan 3 muka surat 214. Okey. Tengok pada soalan, rajah di sebelah menunjukkan 4 segi 4 sama bersisi 2 cm yang digabungkan. Okey. Jadi dia bagi dia tahu siap-siap lah. Sini semua 2 cm ni. Ini 2 cm, 2 cm. Okey, sini pun dia punya 2 cm sebab segi 4 sama. Okey, kemudian dia kata apa? Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak dalam segi 4 sama PRTV. PRTV. Dalam gambar rajah je lah. Awak nak lukis locus mesti dalam gambar rajah ni sahaja. Okey. Pada rajah lukis. Okey, yang A. Locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari M. Okey, kat mana M? Ni. Sini M. So, daripada M maksudnya dari satu titik lah. Jadi awak dah tahu key point tu kan. Nampak M ni satu titik, dia bukan garis ke apa kan. Kita letak titik kat sini. Jadi locus yang akan terbentuk adalah bentuk bulatan. Jadi awak nak bina pun mestilah guna jangka lukis. Sebab kita nak bina locus bentuk bulatan kan. Okey, ambil jangka lukis awak. Okey, letakkan dekat titik M ni. Okey. Sebab tadi dia dah bagi tahu kan jarak dia 2 cm. So kita boleh letak sampai hujung je lah. Ni sorry. Ni kita boleh letak kat sini. Dapat 2 cm pun cikgu punya kotak ni. Okey, lepas tu buat apa? Buatlah bulatan. Macam tu. Okey. Dapatlah. So label lah. Label lah. Dia locus apa tadi? Locus X. So label lah sini adalah locus X. So dapat locus. So siaplah yang A yang pertama ni kan. Okey, yang kedua, locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PR dan garis PV. Nampak? Ini pun adalah syarat dia adalah daripada dua garis. Garis PR, ni PR dengan sini PR, sini PV. Nampak? PR dengan PV. Okey, dia dua garis tapi dua garis yang bersilang di P. Dia tadi sebelum ni kita buat dua garis yang selari kan. Ini dua garis bersilang. Jadi locus dia bentuk apa? Ingat balik. Ini adalah syarat yang kelima, syarat locus yang kita ulang kaji tadi, syarat yang kelima. Di mana kalau ada dua garis bersilang, locus dia adalah pembahagi dua sudut. Sinilah. Sebab ini segi 4 sama, so kita boleh terus buat lah. So binalah, ambil pembaris awak. Kita akan bina locus pembahagi dua sudut. Ambil pembaris awak, juga ambil pembaris. Okey. Kita ambil color lain, biru. Okey. Dan labelkan sebagai apa tadi? Locus Y. Okey, itu locus Y. Okey. Kemudian rasa saya yang B. Okey, seterusnya C. Tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan locus X dan locus Y dengan simbol ini, simbol yang ni. Simbol bulat pangkah ni. Jadi kita tandalah semua persilangan dia. Okey, kalau awak tengok betul-betul kat sini, dia ada dua persilangan. Tengok yang ini locus X yang warna merah ni, locus Y yang warna biru ni.
Okey, kat mana persilangan dia? Dia ada 2. Satu kat sini. Tandakan semua persilangan ya. Satu lagi kat sini. Okey, siaplah kita punya persilangan 2 lokus. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Untuk standard pembelajaran 8.2.2, di mana kita lukis 2 atau lebih lokus di dalam satu gambar rajah dan kita tandakan persilangan dia. Okey, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Okey, jangan lupa like dan subscribe channel cikgu untuk hari ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.